Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, hari ni kita nak belajar sikit lah mengenai kertas fizik SPM. Secara amnya apa yang saya nak sampaikan tak banyak beza pun dengan yang cikgu kamu sampaikan. Cikgu kamu saja je up saya, dia pun hebat juga sebenarnya tu. Jadi kami sama-sama dulu terlibat dalam beberapa perkara urusan KPM lah. Jadi kita ni kawan lama, agak lama jugalah. Kalau dah lebih setahun, 2-3 tahun tu lama lah. Secara untuk kamu, kalau kamu nak kenal diri saya mendapat kelulusan daripada USM, Local University dalam bidang sains, fizik tulen, dan saya dapat ihtisas daripada Maktab Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Jadi kalau saya cakap tu ada telo Kedah sikit, minta maaf lah, duk mengaji kat utara tu lama sangat. Saya orang Johor sebenarnya, dah berkahwin, ada anak dara, muda pada kamu dan tua pada kamu, ada 2 orang anak dara. Jadi kita nak cerita pasal fizik ni, perkara yang pertama kamu kena faham, kamu kena ada rasa cinta. Kenalah ada rasa cinta. Kalau tak ada rasa cinta, macam mana kamu nak belajar kan? Okey. Rasa cinta yang macam mana tu sebenarnya? Dalam apa pun perkara yang kita buat, kita kena menguasai dahulu. Tu ni perkataan Perancis saya ambil, Mathieu Pémer. Kenapa saya pilih perkataan yang menarik? Sebenarnya hidup kita ni perlukan sesuatu yang untuk menaikkan semangat kita setiap hari. Macam mana nak dapat semangat tu? Ada orang suka tengok anime. Tengok anime yang betul-betul. Janganlah tengok Yuki ke, hentai ke, jangan. Ada orang suka baca manga. Baca manga yang betul-betul. Ada orang suka tengok filem. Mungkin dia filem animasi atau kisah benar. Cari benda yang boleh bagi kesan positif pada kamu. Kalau kamu tanya saya mengenai sekarang ramai tengok TikTok, anak saya pun macam kamu juga suka layan TikTok. Saya suka layan YouTube sebab saya tak suka benda tu tergantung dalam masa 3 minit ataupun 1 minit tu TikTok, 1 ke 3 minit. Saya ada akaun TikTok yang saya cuba buat beberapa video, tidak ada kepuasan pada saya sebab perkara itu tergantung. Bila kita tidak menguasai sesuatu konsep secara asasnya, kita dapat hujung pangkal lesap, dapat pangkal hujung lesap. Jadi akan jadi masalah pada kita. Jadi macam juga dalam segala aspek kehidupan kamu, bermula cara yang paling basic bila kamu bangun tidur, kamu bersihkan diri kamu. Kalau kamu tidak menguasai dahulu cara membersihkan diri, mungkin kamu akan lupa gosok gigi. Kalaupun kamu gosok gigi, kamu lupa gosok lidah. Tak gosok lidah atau tak gosok gusi, tak gosok pipi, sekadar gosok gigi saja, mulut masih berbau. Okay, macam tu. Sama juga kalau perempuan, asas makeup. Kalaupun kamu tepek banyak alat solek, kamu lupa pakai toner, insyaAllah dapat jerawat. Itu asas makeup. Kena ada toner. So kena ada pencuci muka kalau orang yang pakai makeup. So kalau tak pakai makeup, macam Cikgu Dori cuma pakai bedak je, so saya ada pencuci muka dengan scrub, dah cukup. Kalau rajin, buatlah mask. Okay. Jadi itu secara amnya cikgu nak kamu menguasai dahulu. Jadi dalam kertas fizik kita, anak-anak kalau tak faham, anak-anak boleh type kat ruang chat ataupun interrupt je, cikgu okey je. Kamu ni batch pertama KSSM. Jadi ada rasa risau lah sebab batch pertama, tapi jujurnya tak payahlah risau sangat. Bukanlah benda baru, alien. Dia benda yang dah ada, cuma dia cantikkan lagi sahaja. Bermaksud kalau kamu tanya, cikgu boleh tak saya nak pakai buku rujukan abang saya nak pakai buku koleksi soalan SPM abang saya, kakak saya, ataupun saya punya SA lah, secret admirer saya ke? Boleh, jawapannya boleh. Kenapa? Cikgu dulu orang susah ya. Masa cikgu tingkatan 3, masa tu tak ada PT3, peperiksaan dia nama dia PMR. Cikgu antara batch pertama yang ambil PMR. Jadi buku rujukan cikgu adalah SRP, peperiksaan yang dahulu. Masa cikgu dekat universiti, matrik, buku rujukan cikgu adalah Sijil Tinggi Persekolahan, STP, zaman tahun 70-80. Ilmu ni asasnya sama.
Tapi bila kita bincang kepada teknologi, aplikasi baru dia jadi berbeza sebab itu seiring dengan zamannya. Sebab tu ilmu yang kamu belajar sekarang ni, fizik terutamanya, asasnya sama daripada kurun ke-7, kurun ke-17, kurun ke-18, sama saja. Jadi kertas kamu ada 3, 1, 2, 3. Kertas 1, kertas yang paling senang dan paling susah. Kenapa? Jawapan dah ada. Lepas tu kamu confuse nak ambil jawapan yang mana satu. Terutama sekarang kertas 1 dia ada pilihan Roman 1, Roman 2. Jadi jawapan A kamu semua di atas, 1 dan 2. So bila soalan melibatkan teori macam tu, ayat dia panjang-panjang, kamu kena menguasai cara pembacaan yang bagus. Kamu kena belajar baca satu-satu. Jangan gopoh, macam makan. Makan laju-laju, insya-Allah kamu akan bertukar menjadi ular sawa. Laju sangat makan. Perut kamu bukan mesin. Sebab tu makan kena kunyah betul-betul. Sebab dekat pipi kamu, alio kamu ada enzim amylase yang akan mencernakan karbohidrat. Sesama juga dalam periksa. Baca laju-laju, kamu akan nampak perkataan yang kamu nak nampak saja. Kadang-kadang dia ada key point yang menunjukkan soalan tu nak jawapan yang macam mana. Tapi sebab kamu baca laju sangat, kamu panik, kamu tertinggal key point tu. Malah kamu menjadikan ayat soalan sebagai jawapan. Dia jadi masalah lah kat situ. Okey, jadi kita tengok kertas 2 kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Semua orang dah familiar bahagian ni sebab cikgu yakin daripada kamu tingkat 4, kamu dah diuji dengan soalan ala-ala seperti ini. Mungkin tak sepenuhnya, sebahagiannya. Jadi dekat bahagian C, dia tak ada pilihan. Dia ada satu soalan, jawabnya itu saja. Tapi bahagian B, dia ada pilihan. Kamu boleh jawab soalan yang nombor 1 ataupun soalan nombor 2, pilih. Bila soalan pilihan, ada anak murid cikgu akan tanya, cikgu nak jawab dua-dua boleh tak? Cikgu kata daripada kau tidur, baik kau jawab dua-dua. Tapi kalau kau ada idea, jangan jawab dua-dua. Jangan jawab dua-dua sebab otak kamu penat nak fikir 2 set jawapan. Kamu baca soalan tu yang nombor 1 sampai habis, nombor 2 sampai habis, kamu fikir yang mana paling kamu banyak idea. Dan jawablah yang itu bersungguh-sungguhan. Dan kemudian kamu dah jawab semua, dah semak semua, masa masih lagi ada. Barulah nak jawab yang kedua. Macam tu. Kenapa? Sebab masa yang diberi dengan markah yang diletakkan pada setiap soalan berkadaran dengan kadar average. Kecuali kamu memang speed reader, memang ada extraordinary skill lah. Macam tu. So ini format kertas soalan lah. Okey, ini peruntukan markah. Nak kena ingat ke peruntukan markah ni? Tak sayang, peruntukan markah ni kamu tak kena ingat. Peruntukan markah ni untuk cikgu. Jadi bila cikgu-cikgu ni nak set soalan untuk kamu, dia tahu nak letak markah berapa supaya kamu biasa dengan keadaan soalan tu. So kamu tak payah ingat, cuma kamu kena tengok dekat sini. Kamu tengok bahagian B ni ada 20 markah. Jawab salah satu. Jadi bahagian B ada 20 markah sahaja. Banyak 20 markah tu. Bahagian C ada satu soalan pun 20 markah sahaja. Jawab satu soalan itu sahaja, tak ada pilihan. Banyak juga 20 markah tu. Jadi kamu tengok bahagian A. Bahagian A ni ada 4, ada 5, ada 6, 9, 9, 9, 9, 9. Jumlah dia 60. Sebenarnya dalam kertas 2, bahagian A ni yang paling penting. 60 markah daripada 100. Tapi kebanyakan anak murid cikgu dia risau kat esei. Sebenarnya bahagian A ni yang kena. Bahagian A ni soalan pendek-pendek dan berpandu. Dia akan bantu kamu untuk dapat jawapan yang tepat. Tapi sebab kadang-kadang kita terlalu meletakkan keutamaan kepada tidak yang sepatutnya. Jadi kita gagal menyelahkan potensi kita. Jadi kamu kena letak keutamaan pada bahagian A. Kalau kamu excellent bahagian A, dia 60 markah bahagian A. Kalau kamu buat latihan atau ujian dalam peringkat sekolah, kamu boleh dapat markah 40 ke atas. Confirm 40 ke atas. Kebanyakan anak murid cikgu yang boleh maintain markah 40 ke atas ni, A minus, B plus, tak ada masalah untuk SPM. Cikgu cakap berdasarkan pengalaman cikgu dengan anak-anak murid cikgu. Sebelum mengajar di sekolah agama, cikgu mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Agak lama kat situ, lebih kurang lupa dah 10, 12 tahun macam tu.
Jadi kita nampak pattern anak murid. Bila anak murid tu menguasai dengan baik bahagian A, markah dia dalam 40, dan area 50, 48, 47, 50. Budak tu nak dapat A minus tak ada masalah. Bermaksud bila bahagian A kamu boleh maintain 40 ke atas dalam 45, 48 macam tu, bahagian B kamu senang-senang 10 ke 15 markah confirm dalam tangan. Begitu juga dengan bahagian C. Kalau kamu nak tahu kamu dah menguasai belum, buat latihan bahagian A. Kalau bahagian objektif, kamu nak tahu kamu dah menguasai belum, kamu kena skor. Kita tak cakap pasal separuh, sebab separuh untuk lulus. Kamu ada 40, kamu kena skor 30 yang betul, 30 ke atas. Kalau ngam-ngam area 30, 29, 30 tu, kena usaha sikit je lagi. Supaya dia maintain atas daripada 30. Kita cerita pasal good grade, kita bukan cerita pasal nak lulus. Kita cerita pasal minimum B+. Kalau boleh kita tak nak B+, kita nak minimum A-, kita nak A solid, A+. Betul kamu aliran agama. Apa salahnya kalau kamu jadi engineer, kamu orang yang hafal. Bukan setakat juz amma, banyak surah kamu hafal. Kamu boleh membahaskan sesuatu hukum. Kamu boleh mengesahkan sesuatu hadis sebab kamu ada ilmu. Apa salahnya? Apa salahnya kamu turun dalam dunia korporat jadi orang-orang yang profesional, engineer, doktor, dan pengetahuan agama kamu bukan calang-calang? Apa salahnya? Jangan kita skeptikal budak aliran agama akan pergi Mesir, akan pergi Azhar, akan ambil bahagian usuluddin syariah. Jangan kita skeptikal macam tu. Tapi kalau dah minat, apa salahnya? Boleh, okey je bahagian tu, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tak minat, kamu minat aliran sains, apa salahnya? Kamu bawa dua-dua. Sebab pelajaran agama ni lagi susah daripada pelajaran sains sebenarnya. So kita tengok bentuk soalan yang ada dekat dalam kertas 2 yang kita nak belajar. Kalau kamu biasa tengok cikgu punya YouTube, cikgu memang perkara ni memang cikgu tekankan setiap kali sebelum kita membincangkan kertas fizik 2. Ni jenis-jenis bentuk soalan. Kita ada soalan definisi maksud. Biasanya 1 markah. Dalam satu kertas 2 itu, di bahagian A, B atau C, soalan definisinya kadang-kadang sampai 4 soalan. Kadang-kadang 2, tapi tak pernah 1 soalan. Biasanya 2 atau 3 soalan. Tapi kadang-kadang dia jadi 4 soalan. Soalan teori. Soalan teori dia ada dekat bahagian A, dia ada dekat bahagian B, dia ada dekat bahagian C. Kalau soalan teori dekat bahagian A, peruntukan markahnya biasanya dalam 2 markah. Kalau sampai ke bahagian C atau bahagian B, bahagian AC, biasanya 4 atau 3 markah. Sekali-sekala, ada tahun-tahun yang pelik soalan SPM, dia dapat 5 atau 6 markah. Itu sekali-sekala. Pengiraan dia ada dekat bahagian A, B, A dan B. A dan B, C tak ada. C tak ada kalau cikgu tak salah. A dan B. Ataupun A dengan C, cikgu tak ingat. Tapi salah satu AC dia tak ada pengiraan. Dalam pengiraan ni, kalau dekat bahagian A, pengiraan yang pendek-pendek, 1 markah atau 2 markah. Kebanyakannya 2 markah. Kalau dekat bahagian AC, biasanya 5 markah. Bermaksud 2 dan 3. Kita menggunakan jawapan sebelumnya untuk mengira dalam soalan seterusnya. Tu jadi markah penuh dia 5, 2 ke 3 setiap pecahan soalan. Untuk soalan perbandingan berdasarkan gambar rajah, ini adalah lubuk kepada markah. Sebab biasanya perbandingan berdasarkan gambar rajah memang maklumat pada gambar rajah. Jadi dekat sini kalau boleh, kamu janganlah buat silap. Macam kamu baca Quran, inilah simbol panjang dan pendek. Mungkin kamu tak biasa dengan hukum-hukum mat yang lain yang complicated. Tapi kamu tahu, kalau yang berekor tu 4 harkat. Kalau ada calit sikit tu 2 harkat. So kamu dah tahu hukum. Yang ini yang kamu kena skor. Justifikasi berdasarkan jadual. Ini pun sama. Dia sedikit tricky, tapi bila kamu faham kehendak soalan, yang ini memang senang kamu nak skor. Biasanya kalau kamu faham, 6 confirm dalam markah. 6 markah confirm dalam tangan. Biasanya. Justifikasi berdasarkan jadual ni dia ada dekat struktur bahagian A. Kadang-kadang markah dia 6, markah dia 4, biasanya 6 lah. 6, 8 tu jarang. Biasanya 6. Dekat bahagian AC 10 markah. Modifikasi terbuka pun sama juga. Dia ada dekat bahagian struktur.
Markah dia pun macam tu juga. 6, 8. Kalau dekat bahagian AC, 10 markah. Dan soalan hubungan. Soalan hubungan ni kadang-kadang dia pairing dengan soalan pengiraan. Kadang-kadang dia pairing dengan pengiraan. Jadi peruntukan markah dia 1 ataupun 2. Jadi dalam satu kertas 2, bahagian A, B, C, soalan hubungan kadang-kadang ada 2 ataupun 3 hubungan. Soalan hubungan, soalan perbandingan, soalan justifikasi, modifikasi dan definisi ni mudah. Yang susah pengiraan. Ada orang dia memang tak bagus dengan nombor, tak sangat-sangat tidak bagus dengan nombor. So pengiraan tu sangat complicated dekat dia. Yang susah lagi teori. Sebab kadang-kadang dia tak berapa mahir untuk menerangkan sesuatu prinsip atau hukum. Itu bergantung pada idea, pengetahuan sedia ada kamu. Tapi yang lain tu biasanya dia berbantu, dia ada bantuan. InsyaAllah boleh kuasai. InsyaAllah. Jadi kita tengok soalan yang pertama, soalan definisi. Dalam soalan kertas fizik 2, ada bahagian senarai formula. Jadi kalau ada soalan definisi, kalau tak ingat definisi dia apa, tengok formula. Tapi masalah lah kat formula ni, masalahnya dia letak simbol. Jadi kamu memang kena mahir dengan simbol tu. Contohnya V boleh jadi halaju kan. Kalau V besar jadi voltan. Dia dua-dua pakai V gitu. Macam tu. Jadi kena begitu mahir dengan simbol. Kalau definisi melibatkan formula, boleh tulis formula dan maksud setiap simbol. Seperti, itulah tekanan, daya perluas. Jadi tulis macam tu. Tekanan, P. Daya, F. Garis, luas, A. Kalau kamu tulis sekadar P sama dengan F per A macam tu, salah. Kamu tak boleh bagi formula. Macam tu. Jika formula melibatkan operasi darab, ditulis sebagai hasil darab, product of. Jadi kalau contoh momentum, dia bagi MV. Dekat formula dia akan bagi MV. Dia bukan bagi M darab V. Dia bagi MV. Tapi kat sini cikgu tulis M darab V lah. Jadi boleh ditulis sebagai momentum, hasil darab, jisim dan hal laju. Product of mass and velocity. Macam tu. Momentum is product of mass and velocity. Macam tu. Jadi hasil darab. Kalau formula melibatkan operasi bahagi dengan masa. Ini kena ingat, bahagi dengan masa. Dia akan guna perkataan kadar. Perkataan kadar kalau dalam istilah sains dia akan merujuk benda tu ada satu titik rujuk dia iaitu masa. Jadi kalau V sama dengan S per T, kita tulis hal laju ialah kadar perubahan jarak. A sama dengan V tolak U per T, ni formula hal laju. Bab 2 tingkat 4 kita dah belajar. Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Jika formula melibatkan operasi bahagi dengan satu kuantiti, macam tadi tekanan, P sama dengan F per A. Kita tak nak tulis dalam bentuk formula. Kita nak tulis dalam bentuk ayat. Kita tulis tekanan ialah daya seunit luas. Kalau kita nak tulis perkataan per, boleh. Tekanan ialah daya per unit luas. Perkataan unit tu kena tulis. Macam E sama dengan F per Q. Ini dekat bab elektrik tingkatan 5. Kekuatan medan elektrik ialah daya seunit cas. Jadi sampai sini sayang-sayang, faham tak? Cikgu. Ya. Tips ni boleh guna untuk semua definisi ke? Kebanyakannya boleh untuk semua definisi. Ada sebahagiannya tak boleh sebab kita ada definisi yang tak ada dengan formula kan? Okay. Terima kasih. Sama. Dah langsung Fatihah tanya kan? Daya. F sama dengan MA. Tu tak boleh buat daripada formula. Sebab kamu dah belajar dalam sains, daya maksudnya tolakan dan tarikan yang boleh mengubah arah bentuk. Jadi daya kamu tak boleh bagi definisi sebagai hasil darab, jisim dan pecutan. Tak boleh, salah. Sebab maksud daya tu sendiri adalah tolakan dan tarikan yang pada sesuatu jasad yang mengubah bentuk dan arah gerakannya. Macam tu.
Tapi kebanyakannya dalam Telegram 45 kita boleh pakai tips ni. Jadi kita tengok kepada contoh. Apakah maksud berat? Berat W, formula weight W sama dengan mg. Tapi kita tak boleh bagi berdasarkan formula. Oh, cikgu salah typing ni. Tidak boleh ditakrifkan melalui formula. Oh, boleh ditakrifkan melalui formula. Ataupun kita tulis berat jisim darab pecutan graviti. Yang menjadi masalah G kamu tulis daya graviti. Salah lah. G adalah pecutan graviti. Yang ini boleh ditakrifkan melalui formula. Ini tekanan tadi. Tekanan ni kita dah bincang agak detail pada tips tadi. Kita boleh tulis macam ni. Ini jenis-jenis lah. Maksudnya kalau kamu tulis macam ni, diterima sebagai jawapan. Apakah maksud berat? Kamu jawab berat ialah daya graviti. Betul. Berat merujuk kepada daya. Berat tu adalah daya. Daya yang ditindakkan oleh pecutan graviti. Ada setengah buku, kalau kamu baca buku yang bukan bahasa Melayu lah, bukan dekat Malaysia punya publishing lah, kebanyakannya dia tulis weight is a force due to gravitational acceleration. Adalah daya yang disebabkan oleh pecutan graviti. Betul lah tu. Tapi ini cikgu ambil berdasarkan buku teks kita. Serujukan kita kepada buku teks. Ini lagi tepat lah sebab kita pun periksa sukatan kita. Memang titik rujuk dia adalah buku teks. Kenapa cikgu tak ambil buku macam Asas Badi ke, Pelangi ke? Sebab buku teks tu kerajaan buat penat-penat. Satu Malaysia dapat. Jadi untuk berlaku adil kepada semua calon SPM, buku teks adalah sumber yang paling penting. Yang kedua, pada cikgu-cikgu yang mengajar macam cikgu, kami ada kerajaan bagi sukatan pelajaran. Jadi pilihan jawapan sentiasa selaras sama dengan sukatan pelajaran dan buku teks. Jadi kalau kamu kata cikgu saya tak ada sukatan pelajaran, ada banyak dekat internet tapi kamu tak payah baca. Sukatan pelajaran tu untuk cikgu. Buku teks tu sendiri dah menyamai sukatan pelajaran. So kalau kamu baca buku teks pun insya-Allah cukup dah. Tapi nak lebih tu kena ekstra lah kan. Sekarang cerita cukup dah. Apakah maksud kuasa? Kuasa kadar tenaga yang dilesapkan. Sebab dia bahagi dengan masa tadi. Kadar tenaga yang dilesapkan. Kenapa ada perkataan dilesapkan? Sebab kita ada kuasa. Kuasa tu dihasilkan pada output yang kita dah pakai, yang dilesapkan. So dia kena tengok kat mana kita nak tengok benda tu. Macam lampu menyala, lampu kan ada, kalau kita beli lampu dia tulis watt, kalau kita beli peta ais dia tulis berapa watt. Itu kuasa, setiap kali kita on benda tu, itu kuasa yang terhasil. Macam mana tenaga elektrik tadi digunakan pada waktu tertentu menghasilkan kuasa untuk peta ais tu sejuk, untuk aircon tu sejuk, untuk periuk elektrik tu panas, untuk iron tu panas. Jadi sebab tu diguna perkataan yang dilesapkan sebab dia ada titik rujuk. Kalau tak on tak adalah kuasa tu kan. So kalau ingat kalau ada definisi melibatkan kuasa kena ada perkataan dilesapkan. Kalau tak guna perkataan dilesapkan kita guna perkataan digunakan. Tenaga yang digunakan atau tenaga yang dihasilkan. Boleh. Dia maksud yang sama. Kenapa cikgu guna perkataan lesap? Nampak macam intelektual je, nampak macam intelligent je. Macam tu lah. Ini betul je sebenarnya. Okey, ni daya impuls. Ni bab tempat juga, bab 2. Cikgu suka bab impuls ni sebab anak murid cikgu selalu confuse impuls dengan daya impuls. Impuls, cikgu, impuls tu dia diam. Daya impuls, dia diam. Sebab dia ada perbezaan dia sangat slim. Ni daya impuls dulu. Jadi kita belajar F sama dengan MV tolak MU bahagi T. MV, MU tu momentum. Momentum akhir tolak momentum awal. Jadi dia adalah perubahan momentum. Sebab tu dia punya formula kita boleh tulis kadar perubahan momentum. Boleh? Okey, sampai contoh 4 ni. Ada nak tanya tak? Okey, so cikgu anggap tak ada. Kalau suara tak clear bagi tahu tau. Cikgu risau juga. Audio tak jelas.
Okey cikgu. Alright. So soalan nombor 5 yang tidak boleh ditakrifkan melalui formula. Apakah maksud pembelauan? So pembelauan, penyebaran gelombang selepas melalui celah. Ni pun daripada buku teks juga. Apakah maksud panjang fokus? Jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Tengah-tengah kanta tu, tengah-tengah cermin tu nama dia pusat optik. Macam mana kalau kamu tahu panjang fokus tu duduk dekat mana, daripada tengah-tengah kanta sampai ke F, kamu tahu benda tu, tapi kamu tak tahu nak buat ayat macam ni. Jawapan dia lukis. That's the beauty of physics. Kalau ayat tidak boleh menerangkan jawapan, lukisan diterima, jadual diterima, graf diterima, as long as it explain the question. Jadi jangan takutlah nak jawab. Apakah ini antara kalau bab elektrik, soalan ni antara yang glamour. Apakah yang dimaksudkan dengan perkadaran kuasa? Nampak dia letak kat situ, perkadaran kuasa. Dia dah refer kepada tenaga sebenarnya sebab dia guna perkataan kadar. 240 volt, kita tahu 240 volt, voltan adalah bekalan kuasa, voltage. 200 watt, watt itu adalah kuasa, power, unit untuk kuasa. Tapi dia letak kadar. Maksudnya dia nak merujuk kepada tenaga. Jadi 1200. Voltan ialah 240 volt. Tak ada trik dekat perkataan voltan tu, tak ada trik. Tapi pada 1200 watt tu ada trik. 1200 joule tenaga dihasilkan dalam masa 1 saat. Macam tu. Ataupun kamu boleh pakai balik kuasa tu tadi, kamu kena bagi tahu dia dilesapkan. Bermaksud ada titik rujuk kan? Bila kita on switch, ada titik rujuk. Bermaksud kuasa yang dihasilkan, yang dipakai. Tapi cikgu memang guna perkataan dilesapkan sebab hampir semua buku fizik menggunakan perkataan dissipated, dilesapkan. Okey. Boleh ya yang ni? Boleh. Kalau cikgu laju sangat, slide laju sangat, kalau kamu nak salin, let me know lah. Cikgu. Ya sayang. Tadi kan cikgu kata yang definisi tu kalau kita blank, kita boleh lukis. Dia markah dikira jugalah. Dikira juga. Ada satu soalan tu, keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Semua orang tahu kan keseimbangan terma? Bab haba. Pelajar ni mungkin dia tak dapat lukis kot. Jadi dia buat dua jasad, dua kotak, rapat sebelah-sebelah. Rapat macam ni, sebelah-sebelah. Kemudian dia buat anak panah menghala ke kotak belah sini dan anak-anak panah menghala ke kotak sebelah sini. Lepas tu dia tulis jumlah tenaga bersih adalah sifar. Dia tulis macam tu. Dapat markah. Dia nak beritahu pengaliran haba bersih tadi bila keseimbangan terma berlaku kosong. Oh, boleh. Okay. Kes terpencil. Bila cikgu dapat soalan macam ni, kita pun tak terror sangat kan. So kita akan rujuk orang yang lagi pandai. Boleh tak terima dia sebagai jawapan? Boleh tak terima? So cikgu pun akan telefon kawan-kawan. Dan antara kawan-kawan cikgu memang ada yang mahir. So dia kata boleh terima. Tadi tu contoh panjang kanta tu pun kawan cikgu yang bagi tahu dia terima. Macam tu. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, kita tengok tips soalan perbandingan. Ni standard dekat semua soalan, tips soalan cikgu akan tulis baca soalan dengan teliti, jangan cuai. Macam tu. Dia macam ayat intro, baca soalan dengan teliti, jangan cuai. Kebiasaannya hanya gambar rajah yang dibandingkan. Ada juga kadang-kadang maklumat dia bagi pada ayat. Itulah fungsi highlighter kamu ataupun pembaris garis ayat penting. Tulis nombor soalan dengan jelas. Itu pada soalan esei. Nombor soalan jangan lupa nak tulis. Kamu ada kertas soalan kan? Kamu ada kertas soalan. So kamu tulis nombor soalan. So bila kamu tulis sampai bawah, kamu jawab dekat sebelah, kamu lupa tulis nombor soalan. Okay, problem dengan kertas soalan kamu. Kamu tahu sekarang semua tanda online. Kertas soalan kamu dia akan dipotong, akan di-scan. Problem dengan kertas soalan kamu adalah di setiap kertas soalan kamu akan ada angka giliran dengan nombor kad pengenalan nak beritahu kertas soalan tu siapa punya. Itu tak ada masalah. Itu orang yang scan akan tengok. Kalau orang scan tu susun tak betul.
Susun tak betul dia susun tak betul. Kemudian kamu lupa tulis nombor soalan. Mula soalan nombor 9. Habis, lepas tu pemeriksa tu buka dekat muka surat sebelah 10 habis. Lepas tu dia jumpa ni soalan mana pula? Dia menyusahkan orang. Hidup ni tak nak menyusahkan orang. Itu cikgu bagi contoh lah. Tapi secara amnya kalau macam cikgu tanda kertas anak murid cikgu dekat ke sekolah kan, cikgu selalu cakap kena tulis nombor soalan. Kenapa kadang-kadang cikgu ni buat kerja cuai. Kalau kertas tu kamu ikat tak kuat, kamu tak stapler betul-betul, kertas tu terbang macam mana? Jadi kalau kamu tulis nombor soalan, kalau terbang pun kita jumpa balik nama kamu dengan nombor soalan mana. So senang nak match. Dia macam tu. Guna ayat yang ringkas. Walaupun nama dia esei, dia bukan kehadapan sahabatku yang ku cintai. Dia bukan buat ayat cinta macam tu. Dia ayat pendek-pendek. Saya suka awak, awak suka saya tak? Dia macam tu je. Saya suka awak, titik. Awak suka saya tak? Tanda soal. Dia bukan saya rasa saya ni suka dekat awak, titik. Dia bukan ayat macam tu. Sebab bila kita bincang pasal fakta, kita tidak ada penanda wacana. Waima apa sekalipun penanda wacana kita nak pakai kendati pun tidak akan memberi markah ekstra dalam fizik. Simbol matematik dibenarkan. Tetapi anak panah bukan simbol matematik. Anak panah adalah menunjukkan arah. Kalau kamu nak kata benda tu meningkat, tulis meningkat. Jangan buat anak panah kat atas. Kalau kamu buat anak panah kat atas, kamu nak beritahu benda yang kamu tulis tu sedang naik ke atas. Ingat. Digalakkan menggunakan perkataan besar dari, kecil dari, more than. Sebab simbol matematik tu maksud dia more than, less than. Untuk yang jawab dalam bahasa Inggeris should be no problem. Because simbol tu maksud dia more than. Yang jawab dalam bahasa Melayu ni masalahnya. More than, dia akan jadi lebih kurang. Salah lah. Lebih ke kurang? Kamu kena ingat, tak semua cikgu fizik bahasa dia bagus. Tak semua cikgu fizik dia punya daya pemahaman pada ayat kamu bagus. So kamu kena tulis semudah mungkin nak bagi cikgu-cikgu fizik kamu faham. Kita kan manusia kan berbeza kan? Berbeza gaya, budaya, bangsa, agama berbeza. So kita kalau boleh kita tak nak kekurangan itu memberi kerugian pada diri kita. Macam tu. So jangan kita kata, tanggungjawab dia buat lah. Tak boleh macam tu. Ibarat buang sampah dia keluar daripada kereta. Ada alam flora, dia kutip lah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita tak nak menyusahkan orang. Sampah jangan buang keluar daripada kereta. Bawa balik sampai kat rumah. Pandai buat sampah, pandai buang. Kalau ikut cikgu Dorian hiking, siapa isap rokok, potong rokok pun dia kena bawa balik. Macam tu. Sama juga bila jawab dalam periksa. Jangan kamu fikir, jawab je. Tulisan nuduh, biar je. Jangan. Cuba seelok mungkin. Lagilah kamu sekarang belajar online, cikgu yakin tulisan kamu sudah bertukar menjadi lagi bodoh. Silalah praktis menulis. Nanti kalau tak praktis menulis, 2 jam jawab macam ni. Kenapa tu? Lenguh macam ni. Praktis jawab. Praktis pegang pen. Praktis. Fizik tulisan nodoh okey lagi. Soalan pendek-pendek. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Esei, tulisan nodoh. Lepas tu lawa je sampai ujung, tak boleh baca. Tak boleh baca, maksud tak ada markah. Jangan guna perkataan lebih kurang. Lebih kurang adalah totally salah. Dia tidak membawa maksud lebih atau kurang. So kamu nak cerita dia besar ke dia kecil? Lebih kurang. Jadi semak soalan. Setiap kali, ini memang standard lah. Setiap kali kita jawab soalan, kita kena semak. Semak. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Okay, ini contoh soalan. Perbandingan, persamaan dan hubungan. Tadi cikgu letak perbandingan saja kan? Sebenarnya persamaan pun ada juga. Cuma kadang-kadang saja soalan persamaan tu ada. Jadi dia bagi rajah. Rajah A menunjukkan keadaan kertas sebelum dan semasa udara ditiup. Rajah B menunjukkan keadaan kanopi sebelum lori bergerak dan semasa lori bergerak dengan laju yang tinggi. Okey? Kita tengok dekat page seterusnya. Berdasarkan rajah A dan B, state two similarities, kesamaan for the situation in diagram A and diagram B. Dia nak benda yang sama. Macam mana benda yang sama? So kita tengok benda yang sama. Satu,
Kalau dia tak tiup kertas tu, kertas tu tak naik. Kalau tak ada angin lalu, kertas tu tak naik. Kalau lori tak bergerak, tak ada angin, kanopi tu tak gemuk, belakang lori tu tak gemuk. Jadi bila dia tiup kertas tu, ada angin lalu, kertas tu naik. Bila lori tu bergerak, ada angin lalu, dia gembung. Sebenarnya kalau kamu tak tengok betul-betul gambar rajah ni, kamu tak nampak persamaan dia dekat mana. Tapi bila kamu tengok, kamu analisis satu-satu, kamu nampak perkataan semasa udara ditiup. Dia tak tulis angin. Kalau dia tulis angin mungkin kamu perasan. Sebab tu dia nak tulis angin pada lori tu, dia kata apa? Move at high speed. Bergerak dengan laju yang tinggi. Move at high speed. So bila bergerak laju memanglah ada angin kan. Sebab tu suka keluar kepala kat tingkap, jerit-jerit kalau naik kereta. Tu anak saya lah tu. Jadi kita nak tulis apabila udara ditiup, kertas akan terangkat dan kanopi akan berkembang. Apabila udara tidak ditiup, kertas tidak terangkat dan kanopi tidak berkembang. Okay, katakanlah kamu kata, cikgu kalau saya tulis angin, apabila ada angin, kertas terangkat, betul dia membawa maksud yang sama. Udara yang bergerak tu angin. Apabila tiada angin, boleh. Buat je ayat. Kat sini tak ada ayat yang standard. Tak ada ayat yang standard. Tapi ada satu maksud yang sama. Kehadiran pergerakan udara tadi dan perubahan yang berlaku pada jasad yang terlibat. Itu sahaja. Okay, sini faham tak soalan ni? Faham cikgu. Faham. Okey, terima kasih. Soalan yang kedua, bandingkan tekanan udara di bahagian atas dan bahagian bawah semasa udara ditiup. Tekanan udara di bahagian atas kertas kurang daripada tekanan udara di bawah kertas. Kalau kamu lukis kertas tu, kamu buat simbol P, kamu buat anak panah ke atas, salah tekanan tolak ke atas, tak boleh. Kamu akan tulis P besar. So orang tahu dekat kertas, kamu lukis kertas tu, kertas lurus, kamu tulis P besar, dekat atas kamu tulis P kecil. So kamu nak beritahu tekanan dekat bawah besar, tekanan dekat atas kecil. Kalau kamu biasa tengok gambar rajah, dia akan buat P anak panah ke atas. Dia nak menunjukkan tekanan ke atas. Macam tu. So anak panah tu tidak memberi markah kalau kamu lukis. Tapi kalau kamu nak lukis supaya dapat markah, kamu label P besar. Lukis kertas, labelkan kertas. Ini kertas. Bawah tu tulis P besar, atas kertas tulis P kecil. Pun boleh dapat markah. Tapi buat apa nak lukis kan? Kalau boleh senang buat ayat macam ni. Hubung kait laju udara dan tekanan udara. Ini cikgu rasa tak ada masalah berdasarkan soalan yang sebelum tadi. Kamu tahu bila laju udara bertambah, tekanan akan berkurang. Dia akan jadi kontra. So bila kamu tiup, udara dekat atas tu laju, tekanan dia kurang. Tekanan atas bawah besar sebab tu dia tolak kertas tu naik atas. Bila kamu tiup kertas tu, udara atas kertas. Kertas tu naik sebab tekanan dekat bawah tinggi, tolak kertas tu ke atas. Ini dalam prinsip Bernoulli. Ini contoh soalan perbandingan dan hubungan berdasarkan jadual. Ni soalan struktur 5 markah. Yes lah soalan struktur. Yes lah ni soalan struktur. Cikgu pun lupa dah bila cikgu buat slide kamu. So dia bagi adapter. Adapter pengecas satu peranti yang mempunyai transformer injak turun sebagai salah satu komponennya. Rajah 11.1 menunjukkan satu pengecas untuk komputer riba dan spesifikasi bagi transformer injak turunnya. Diagram 11.2 shows charges of an electric toy car and specification of its down transformer. So dia bagi gambar rajah. So kamu tengok gambar rajah slightly different dekat dia punya value, nilai-nilai yang dia letakkan tu. So kita go to the soalan. Dan soalan dia tulis berdasarkan rajah, perhatikan rajah, bandingkan voltan input. So you tengoklah dekat gambar rajah ni voltan input dekat mana. Ni voltan input 240, 240.
So you jawab sama. Nak tulis ayat pun tak apa, tapi cikgu memang sangatlah advice, digalak-galakkan guna simbol matematik. Sebab kadang-kadang kita penat, kita tak fikir, tu yang keluar perkataan tak apa-apa kan. Voltan output, tengok yang ni 19, yang ni 6, rajah 11.1 besar daripada rajah 11.2. Tulis perkataan rajah, kamu sedang bandingkan rajah. Jangan tak tulis perkataan rajah. Kalau kamu tak tulis perkataan rajah, bermaksud kamu bandingkan nombor. So salah lah, soalan minta bandingkan rajah. Kena tulis perkataan rajah ni. Bilangan lilitan gegelong sekunder di sini. Cikgu salah typing ni lah, premier. Actually yang ni NS sekunder 190, 260. I tak perasan lah salah tulis. Ni copy paste punya hal lah ni. So sorry, okay. So dekat sini 190 besar daripada 60 yang ni. Nisbah bilangan lilitan primer kepada lilitan sekunder. Yang ni lah. NP, NS yang ni. 12.6 kepada 40. So, rajah 11.1 kurang daripada 11.2. Ada 4 markah datang daripada gambar rajah ni. Inilah markah free-nya. Janganlah silap tengok. Janganlah gelojoh jawab. Sekarang nak tulis besar, terbalik. Bila terbalik, salah lah. Sekarang nak tulis perkataan rajah sebab gelojoh nak cepat, terlupa perkataan rajah. Terlupa perkataan rajah, jadi salah lah. Jangan begitu, ya. Dan soalan perhubungan dia kata, berdasarkan jawapan dalam 9C, nyatakan hubungan antara dengan, so ini jawapan 9C tadi. Ada sebab kenapa cikgu susun 11 semua kat depan. Ada sebab. Senang kita nak buat hubungan. Jadi dia nak nisbah tadi NP bagi NS dengan voltan output. Nisbah yang ni dan voltan output. So kita tengok. Yang ni kecil, yang ni besar. Nisbah kecil, voltan output besar. Jadi kita tulis. Apabila NP berkurang, voltan output bertambah. Cikgu saya tak nak guna perkataan berkurang, saya nak guna perkataan meningkat. Boleh. Saya nak guna perkataan berkurang, saya nak ganti dengan perkataan kecil. Boleh. Perkataan bertambah, saya nak ganti perkataan besar. Boleh. Saya tak nak guna perkataan apabila, saya nak ganti dengan perkataan semakin. Boleh. Saya nak guna perkataan jika. Boleh. Boleh saja. Janji nampak siapa yang makin besar, siapa yang makin kecil atau dua-dua makin besar ke, janji nampak hubungan tu. Macam tu. Macam mana ayat nak buat? Sesedap rasa. Ini soalan perbandingan hubungan berdasarkan rajah untuk soalan esei 5 markah. Jadi dia bagi kanta yang ni. Rajah A dan B. Rajah A dan B. Sinar cahaya dari dua objek yang serupa melalui kata cembung J dan K. J dan K. Gemuk pendek, kurus tinggi. Kedua kanta tersebut menghasilkan imej maya. Okay. Ada imej, ada imej. F ialah titik fokus untuk setiap kanta. Okay, ini F, ini F. Ada F, dua-dua ni ada F. Merujuk kepada rajah A dan rajah B. Bandingkan ketebalan kanta. Satu dia nak ketebalan kanta. Panjang fokus. Dia nak panjang fokus. Saiz imej yang dihasilkan. Okay, dia nak saiz imej. Benda ni yang kamu kena highlight. Ada 3 benda dia nak kamu bandingkan. Hubung kait antara saiz imej dengan panjang fokus. Satu hubungan. Untuk membuat satu kesimpulan tentang hubungan antara kuasa kanta dan panjang fokus. Kuasa kanta dan panjang fokus. 2 hubungan. Ia macam mana? Jawab macam ni boleh? Dalam bentuk jadual. Ini paling mudah. Dia nak kamu bandingkan rajah A dan B. Kanta J, kanta K. Sebab dia kata dihasilkan oleh kanta J dan kanta K. Macam ni. Dia nak ketebalan kanta, kamu tulis ketebalan kanta. Dia nak panjang fokus, kamu tulis panjang fokus. Dia nak saiz imej,
Kamu tulis size image. Yang dia nak kamu bandingkan buat macam ni. Bandinglah. Tebal, nipis, pendek, panjang. Nak ganti berkurang, bertambah, boleh juga. Tapi tak sesuai kat sini sebab panjang kan. Panjang, jawapan dia panjang pendek je lah kan. Size image besar, kecil. Size kan, size besar. Cikgu Nurin size besar, 6XL. Besar, kecil. Kecil, XS. Cikgu Nurin size besar, 6XL. Suami dia size S. Macam mana? Cinta tak kenal siapa kan. Rasa besar, kecil. Tapi kalau kamu nak ganti perkataan kecil, perkataan bertambah, berkurang, boleh sebenarnya. Tak salah pun. Jangan letak sederhana. Sederhana tu tunjuk atas pagar. Nak gimana? Tak boleh. Dia kena ekstrim sikit kat sini jawapan. More, less, maximum, minimum, macam tu. Ini hubungan dia. Apabila panjang fokus bertambah, size image berkurang. Macam mana nak dapat yang ni? Dia nak perbandingan antara, kita patah balik belakang. Dia nak perbandingan antara panjang fokus dengan size image. So kamu tengok. Panjang fokus pendek, ni pendek. Size image besar. Kamu boleh buat apabila panjang fokus pendek, size image akan menjadi besar. Atau kamu kata, apabila panjang fokus panjang ataupun bertambah, size image menjadi kecil atau berkurang. Boleh macam tu. Kuasa kantar, kita tahu kalau cermin mata, orang pakai cermin mata kantar, kalau cermin mata dia tebal, bermaksud power dia tinggi. Kuasa kantar lah tu. Macam tu cara nak ingat. Sebab kita macam kadang kita confuse kan, yang kantar gemuk ke kantar kurus lah banyak power. So ingat orang pakai cermin mata. Kalau cermin mata dia tebal, ada orang cermin mata dia tak boleh pakai gelas. Tak boleh pakai gelas. Dia kena pakai plastik. Sebab gelas berat. Sebab power dia sangat tinggi, cermin dia sangat tebal. So dia kena pakai plastik supaya ringan. Kalau tidak nanti hilang batang hidung. Okay. So kita boleh jawab macam ni. Ini cara yang paling mudah. 5 markah lah. Cara yang paling mudah buat dalam bentuk jadual. Atau ada orang tak suka jadual. Ada orang memang dia tak suka jadual. Dia rasa macam lecehnya nak garis. Sebab jadual kena ada garisan. Kalau tak garis bukan jadual namanya. Dia boleh jawab dalam bentuk macam ni. Tapi dia kena tulis. Dia tengah bandingkan ketebalan kantar. Kena tulis satu-satu. Siapa dengan siapa. Dia tengah bandingkan panjang fokus. Dia tak boleh tulis. Maksudnya kalau kamu jawab, kantar J besar pada kantar K. Lepas tu bawah tu kamu tulis lagi. Kantar J kurang pada kantar K. Lepas tu kamu tulis lagi. Kantar J besar daripada kantar K. Kamu tak tulis pun yang kamu sedang bandingkan tebal, panjang, saiz. Kamu tak boleh harap orang yang baca jawapan kamu tu faham. Kalau saya yang baca jawapan kamu tak faham, saya pangkah je. Nasib lah saya tak faham. Anak murid saya ada cikgu. Sebenarnya saya kata, yelah memanglah saya faham sekarang sebab kamu berdiri kat sebelah saya. Masa saya seorang-seorang baca kamu punya kertas jawapan, saya tak faham. Sebab tu saya bangkah. So saya kata ke anak murid saya selalu macam tu. Kamu kena anggap orang yang baca kertas soalan kamu tu bukan cikgu fizik, cikgu bahasa Melayu. Ni sekarang nak bagi dia faham. Jadi tulis satu-satu. Kita tengah banding ketebalan kantar cikgu. Jadi kantar J besar daripada kantar K. Macam tu. Jadi kalau buat macam ni pun dapat full mark. Sampailah di sini sayang. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Cikgu risau agak syok sendiri bercakap kan. Macam orang jual ubat lah. Fikir sekarang kat pasar malam tak ada orang jual ubat. Jual pun macam jamu-jamu tu tak macam zaman dulu. Dulu masa cikgu pergi pasar malam, memang dia bentang tikar, dia letak akar-akar kayu tu. Asal barang jadi ubat. Memang macam orang bagi ceramah. Rapat umum politik tu. Cikgu akan duduk Usha. Best betul pakcik ni cakap. Sebab tu cikgu belajar bercakap daripada pakcik jual ubat. Jadi kita tengok soalan kedua. Ini tadi berdasarkan maklumat pada gambar rajah. Yang ni pada jadual pula. Dia bagi maklumat pada jadual. So dia bagi satu sinar tuju ke arah blok plastik separuh bulat dan ciri-cirinya. Jadi dia bagilah gambar rajah ni. Jadi dia tulislah ciri-ciri dia dekat sini. So dia bagilah gambar rajah kedua pula dan ciri-cirinya. Macam tu. Soalan dia macam soalan tadi, perhatikan rajah, bandingkan indeks biasan, ketumpatan dan sudut genting blok separuh bulat. Nyatakan hubungan antara indeks biasan dan ketumpatan.
hubungan indeks biasan blok separuh bulat dengan sudut genting. Dia nak 3 yang dibandingkan, indeks biasan, ketumpatan, sudut genting. Dia nak 2 yang dibandingkan, indeks biasan dengan ketumpatan, blok separuh bulat dengan sudut genting. Ini gambar rajanya. Jawab macam ni. Jawab macam ni. Kalau selesa dengan cara penulisan jawapan macam tu, jawapan macam ni. Jawab macam ni. Tulis satu-satu apa yang kita bandingkan. Jangan lupa perkataan rajah. Jangan cuai. Ada juga cuai. Dia tulis rajah 9.1 kurang dari rajah 9.1. Cuai. Aduh. Biasanya 9.1 tu dan 9.2 jarang orang cuai. Dia masalah kalau dia ada 9.1 A, 9.2 A. Dia ada 2 gambar rajah. 9.1 ada 2 AB. 9.2 pun ada 2 gambar rajah. AB. So kamu akan banding 9.1 A dengan 9.2 A. Itu kadang-kadang kamu tertinggal perkataan A atau kamu tertulis dua-dua A. Tu. Jadi salah. Salah lah. Sayangnya tahu tapi sebab silap tulis salah, tak dapat markah. Untuk saya selalu pesan selawat banyak-banyak. Rasa peksa tu selawat banyak-banyak. Masa serah kertas jawapan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tawakal sampailah keputusan SPM kita keluar. Ataupun jawab dalam bentuk jadual. So banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. So macam kamu juga, kamu pilihlah yang mana kamu suka, yang sesuai dengan jiwa kamu untuk jawab soalan. Macam mana kamu nak olah jawapan kamu. Kamu nak jawab lain daripada yang cikgu cadangkan ini, boleh tak salah. Yang cikgu cadangkan ini adalah cara yang paling simple, yang paling mudah. Untuk cikgu sebagai cikgu, tanda kertas soalan anak-anak murid cikgu selama beberapa tahun mengajar ni, mata cikgu yang tua ni, yang pakai cermin mata dah rabun jauh, rabun dekat ni, cikgu selesa kalau anak murid cikgu tulis macam ni. Jauh-jauh, tak rapat-rapat, macam tu. Kalau tulisan wuduh tu agaklah hard work nak bagi betul, nak bagi lawa. Tapi kita boleh bagi kemas, jangan tulis rapat-rapat. Macam anak cikgu baru darjah 1, darjah 3. Setiap kali dia nak tulis perkataan baru, cikgu suruh dia letak jari, jarak sikit. Tu letak jari, jarak sikit. Sebab nak bagi dia biasa jarak-jarak dengan perkataan tu. Supaya dia tak terlalu rapat. Sebab bila terlalu rapat, mata kita susah nak baca. Dan boleh silap baca. Okey. Sekarang kita masuk kepada soalan justifikasi. Kalau dengar bunyi bising tu, anak saya dah bangun tidur lah tu, dah bergalak lah. Anak 3 boys, macam tu lah. Baca soalan dengan teliti, jangan cuai. Maklumat soalan mungkin diberi dalam bentuk jadual atau gambar rajah. Guna ayat yang ringkas. I love you is enough. Tak payah nak panjang, tak payah nak explain why. Digalakkan menggunakan perkataan tambahkan, kurangkan, menunjukkan kita nak ubah dia. Kita nak, dia dah panas, kita nak dia lebih panas. Dia dah cantik, kita nak dia lebih cantik. Sebab tu kita guna perkataan tambahkan, kurangkan. Jangan guna perkataan sederhana. Sederhana tu maksudnya agak-agak aja. Agak-agak aja tak boleh pakai dekat mana-mana jawapan fizik kecuali dalam masakan. Dalam masakan boleh. Mak garam banyak mana? Agak-agak je. Nasiblah mak kau bukan cikgu fizik kan? Mak nak buat air banyak mana? Agak-agak je lah. Kalau mak kamu cikgu Dorin, bekas mana nak buat air? Bekas tudung hijau. Okey, bekas tu kuantiti dia 2 liter. 2 liter kalau bukan cordial, gula dalam 6 ataupun 8. Kalau kopi lebihkan, kalau setakat teh 6 ataupun 8 ataupun sirap. Okey. Tengoklah kamu ambil berapa sudu makan tu, berapa sudu bukan sudu teh. Kalau cawan lebih kurang 200 ml, 180-200 ml. Biasanya 2 sudu teh atau kalau sudu makan, setengah sudu makan. Kalau masak nasi 1 pot beras, biasanya 1 pot setengah air. Kalau 2 pot beras, 3 air. Kat rumah saya memang semua suratan macam tu. Saya tak ada agak-agak saja sebab saya memang tak pandai nak agak-agak. Kalau orang kata secubit garam sesedap rasa, Cikgu Nurin tak pandai. Memang tak pandai buat macam tu. Saya memang pakai sudu.
setengah sudu. Dan saya akan rasa garam tu sebab garam ni kalau kamu belajar kimia kan, garam ni cara dia buat garam tu akan dapat hasil kemasinan yang berbeza cara dia proses garam tu. So kalau kamu pakai garam bukit, garam yang warna pink, masin dia tak kuat. Dia macam garam kasar, masin dia tak kuat. Tapi kalau kamu beli garam cap burung layang-layang, tu masin dia ya Allah darah tinggi. Kita tengok soalan justifikasi, soalan struktur 7 markah. Soalan 7 markah lah. Jadi dia bagi jadual 12. Kalau perasan dia tulis 12C. Maksudnya ada soalan berantai-rantai lah sebelumnya kan. 3 model streka berlabel, dia bagi label. Berdasarkan maklumat dalam jadual 12, nyatakan ciri-ciri streka yang sesuai untuk remove creases on cloth. So dia give reason bagi kesesuaian ciri-ciri tersebut. Okay. Ini soalan dia. Yang pertama dia minta bentuk wayar elemen pemanas tersebut. Bentuk wayar. So wayar dia yang ini lah kat sini. Wayar dia tak nampak lah, elemen pemanas ada kat dalam. So ada tulis kat sini bergelung, lurus, bergelung. So ada 2 jenis wayar saja. Bergelung atau lurus atau bergelung. So kita pilih wayar bergelung. Sebab wayar bergelung ni dia panjang. So kalau orang tu rambut dia macam rambut Maggie tu, malah kita nampak pendek macam ni. Bila dia mandi rambut dia akan lurus, panjang. So apa jadi dengan benda yang panjang? Benda yang panjang ini rintangan dia akan bertambah. Apa jadi dengan rintangan dia bertambah? Dia lagilah panas. Macam tu. Okay, ini sebab. Kena tulis tiga-tiga tu. Tak sayang, tak kena tulis tiga-tiga. Salah satu je sebab markah dia 1. Di struktur kan markah dia 1 atau markah 2. Yang ni markah dia 1. 1 untuk kita pilih bentuk, 1 untuk sebab. So pilih je lah salah satu. Bahan pemanas. Bahan pemanas ada 2 dekat sini. Nikrom atau konstantan. So kalau tak tahu tembak je. Kalau tak tahu tembak je. Yang kita nak score pada sebab. Sebab tu kena fikir betul-betul. Sebab boleh berulang, boleh recycle sebab tu sebenarnya. Ikut bab. Ada bab memang kalau macam haba kan, menyerap haba, membebaskan haba. Kadang-kadang benda tu boleh recycle. Sama juga dengan bab elektrik. Rintangan tinggi, rintangan rendah, alasan tu boleh berulang-ulang kali pada ciri-ciri yang berbeza. Jadi dekat sini sebab dia rintangan tinggi. Kalau kita tengok dekat sini kan, rintangan bertambah dengan rintangan tinggi maksud dia sama. Kalau kamu tulis dekat rintangan bertambah, kamu tulis dekat nikrom pun rintangan bertambah, betul juga. Tapi kenapa cikgu tulis bertambah, yang bawah ni cikgu tulis tinggi? Nak bagi kamu idea. Benda ni sama je. Tapi nampak tak sama sebab kita tulis dalam bentuk ayat berbeza. Macam tu. Macam kamu kata lawa dengan cantik, sama je. Sedaplah mata kamu tengok lawa dengan cantik tu. Tapi ada orang dia akan refer orang yang cantik tu sebagai anggun, sebagai comel. Semua bawa maksud yang sama. Benda-benda tu sedap pada pandangan mata. Sama juga macam ni. So kita tengok soalan dan seterusnya. Dia nak fuse yang sesuai. So fuse yang sesuai, cikgu tak letak pula gambar rajah dia 5 ampere. Kita patah balik belakang sat. Dia bagi fuse dia 5 dengan 4 je. Kita nak 5. Okay. Kenapa kita nak 5? Sebab lebih tinggi daripada arus dalam litar. Macam mana tahu? Kira tadi sebab soalan tadi dia bagi je. Patah balik belakang. Soalan tadi dah bagi dah ni. 240 dengan power W. P sama dengan IV. Formula dia P sama dengan IV. So dia guna masuk formula tu dah tahu dah nilai arus dia 4.16. So fuse dia lagi besar daripada 4.16. Kalau pakai fuse yang 4 tu apa jadi? Arus tak boleh masuk. Dah kena block. Arus dia 4.16, fuse 4, fuse menghalang arus masuk. Arus dah masuk, arus lagi besar daripada fuse. So tak boleh masuk lah. Kalau 5, arus rendah daripada fuse, so boleh masuk. Kalau arus besar daripada fuse meletup. Dia fuse akan rosak dulu supaya alat tak rosak. Macam juga kat rumah bila ada petir, blackout kan, tendang kan. Sebab arus tu besar daripada kita punya, apa nama dia, saya lupalah nama box tu. Macam tu. Jadi berdasarkan jawapan, tentukan model yang paling sesuai. So kamu tengoklah berdasarkan jawapan model yang paling sesuai R.
Cikgu Doreen lupa letak gambar kat sini. Macam mana tahu R? Sebab patah balik. Kita nak bergelung. Okay, bergelung R dengan T. Tapi kita nak nikrom. Okay, nikrom R. So fuse dia 5. So semua dekat R. Macam tu. So jawapan dia R. Okay, yang ni dia mudah sikit. Dia one to one. 3 bahan je. Okay, ada nak tanya tak kat sini? Sayang. Tak ada? Ada cikgu. Kamu ni baik-baik lah. Sopan je. Okay. Anak yang dirahmati Allah. Contoh soalan justifikasi. Sama juga ni soalan esei. Soalan esei gambar raja ni tak berapa sharp sikit. I try my very best nak bagi sharp. So dia tetap juga macam ni. Cikgu tak ada scanner. Cikgu pakai apa nama dia tu? Pakai handphone je ambil kan. So susah sikit lah. Ada yang cikgu dapat scan. Tapi scanner musim PKP ni anak cikgu tertuang air ke dalam scanner. Macam itulah kisah orang beranak ramai ni. Sekejap anak saya dah bertukar menjadi raksasa sekejap. Marah anak kena tutup mic. Nanti korang ngeri pula dengan saya marah anak. Okey, Raja 13 menunjukkan reka bentuk dan ciri-ciri bagi 4 lita berbeza. Kaji spesifikasi keempat-empat lita tersebut. Lita itu terangkan salah hija pula. Kesesuaian setiap salah hija lagi. Reka bentuk dan ciri-ciri lita dan tentukan lita yang paling sesuai untuk membolehkan alat-alat elektrik berfungsi dengan cekap. Berikan sebab pilihan anda. Jadi kita tengok. Ini lita yang kita ada tadi. So, maklumat semua pada kat sini. Dia kata kaji kesesuaian dengan ciri-ciri. Maklumat semua pada gambar raja. Jadi kita tengok apa yang tak sama dekat sini. Nak jadikan kita punya sebagai jawapan. Apa yang tak sama. Dawai. Kita ada 2 jenis dawai. Dawai tebal, dawai halus. Kemudian yang tak sama, cikgu highlight biru tu, lita. J tu lita siri. Pegang tangan sebelah-sebelah. Siri. K dengan L adalah lita selari. Macam letak tangan kat bahu. Bila letak tangan kat bahu kawan, angkat jatuh tu, tu lita selari. Kita pegang bahu orang. Kalau kita pegang tangan ke tangan, siri. Okay. Macam tu kita nak tengok. Bila dah ada silang macam tu, selari. Terpulanglah lain orang, lain method dia nak kenal lita. Tapi cikgu guna istilah kat tangan. Cikgu tengok wire tu macam mana. Wire tu jalan, terus jumpa ni, macam tu lah. Tapi yang ni jalan, dia pegang sini. Yang sini pegang sini pula. Asal macam pegang bahu ke bahu macam tu. So cikgu akan kata itu lita selari. Kemudian dia bagi beza pada dia punya bekalan kuasa. Bekalan kuasa yang warna hijau, cikgu highlight hijau tu. Bawah tu 240 volt. Kemudian ada beza, kita tengok electric kettle tu semua sama nilai dia 2.2240. Pembakar roti 22 kilowatt. Beza pada fuse. Fuse dia pun ada 2 jenis, macam bekalan kuasa tadi ada 240, fuse ada 20 dan 15. Jadi kita nak buat macam mana? Pilihlah. Dawai kita pilih yang tebal. Kenapa kita pilih yang tebal? Kita nak arus banyak. So kita pilih 240. Kenapa pilih 240? Okey, kat Malaysia pakai 240. Habis cerita. Rumah kita semua 240. Habis cerita. Tapi kita nak jawab, kita tak boleh dah bagi jawapan. Kat Malaysia semua pakai 240. Macam tu. Tak boleh. So kita pilih lita selari. Lita selari. Kenapa lita selari lagi bagus daripada lita sesiri? Lita sesiri ni kalau satu alat tu rosak, macam katakan kita ada lampu banyak kan. So lampu ni terbakar, lampu ni semua tak hidup. Walaupun lampu ni elok ni tak hidup. Sebab dia dah putus lita. Tapi kalau lita selari, kalau lampu yang ni terbakar, lampu yang ni masih hidup lagi. Macam tu. Kemudian fuse. Fuse 20 ampere. Jadi kita tengok macam mana kita nak tulis jawapan dia. Kita tulis dawai tebal, voltan tinggi, sambungan lita selari, fuse besar. Kita tulis macam tu. Kita pilih dawai tebal, kenapa? Macam tu.
voltan tinggi, kenapa? Tengok tulis. Nilai voltan sesuai dengan alat, nilai voltan sama dengan alat. Patah balik tengok. Alat kita semua 240 kat sini. Kalau kita bagi voltan dia 200, guana dia nak hidup. Sama dengan litas lari yang cikgu tulis tadi. Jika ada satu bahagian rosak, satu lagi masih berfungsi. Fuse besar akan memutuskan litar apabila arus berlebihan. Pilihan litar K. Sebenarnya fuse besar ni, kalau kamu nak buat calculation, kira berapa nilai arus kat dalam litar ni, boleh juga. Tapi leceh lah nak kira, maka satu je. Pilih litar K. Kalau kamu tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Maka ke 10 kat mana? Maka 10 bukan masalah kamu. Maka 10 adalah orang yang baca kertas soalan kamu yang akan tentukan kamu dapat markah ke 10 ke tak. Masalah kamu adalah nak bagi penerangan tu supaya dapat markah. So tak payah sibuk markah tu duduk kat mana. Itu salah satu kelemahan pelajar. Sibuk tanya, cikgu, dia tak dapat markah ke? Dia kalau betul lah ayat tu. Kalau ayat tu dah tulis betul-betul elok, dapat markah. Ini ayat tak berapa nak senerih. Minta markah. Poning tengok. Jadi markah dapat ke tidak, ada markah ke tidak, bukan masalah kamu. Masalah kamu adalah membina jawapan itu. Kita jangan risau pada satu perkara yang tak pasti. Markah tu kita tak pasti dapat ke tak. Yang pasti jawapan ada tak? So kita kena fikir jawapan tu macam mana nak tulis. Jangan risau pada sesuatu yang tak pasti. Ni markah dia, kedudukan dia. So katakanlah kan. Macam mana cikgu nak cakap? Katakanlah kamu tulis dawai tebal rintangan rendah macam ni kan. Kemudian katakanlah kamu tak tulis alasan dawai tebal ni, tapi rintangan rendah ni kamu tulislah dekat lain. Sebenarnya ayat penerangan dekat sini dia tak match macam ni pun tak apa. Kalau dia boleh match macam ni, melintang-melintang macam ni lah, silang-silang. Sebab tu kita galakkan kamu bagi penerangan sekurang-kurangnya 2 poin. Dapat bagi lebih lagi bagus. Sebab dia boleh cover penerangan bagi aspek lain. Sebab penerangan ni macam soalan struktur tadi kita tengok, dia boleh berulang. Kalau kena poin dia boleh berulang-ulang macam tu. Ada nak tanya? Tak ada ya? Tak ada kot. Mudah lagi kan yang depan-depan ni. Dah biasa dah. Ni soalan modifikasi. Sama juga. Cuma yang menariknya di sini, baca soalan dengan teliti. Jangan cuai. Memang tak boleh cuai lah. Macam cikgu cakap lah. Untuk kamu jawab soalan fizik, perkara pertama kamu kena tahu. Kalau kamu tak tahu, banyak tips macam mana pun kamu tak boleh jawab. Macam mana kamu nak tahu kamu tahu? Satu, dengan buat latihan. Dengan buat latihan tu janganlah duk apa skema jawapan dalam buku latihan tu. Salah tu jangan cara dia. Kalau tak pemalas, cikgu ada seorang anak murid. Pemalas buat latihan dia ni. Lucian ni mauduh, dia memang ada cedera kat tangan dia, jatuh motor kan. So tangan dia masa dia nak SPM tu memang terapi. Sampai sekolah tanya nak pakai juru tulis tak? Dia kata tak apa cikgu. Dia boleh tulis perlahan lah, cuma dia nak masa ekstra sikit lah pada orang lain. Sebab tangan dia memang tak boleh tulis lama. Memang dia kena pakai macam ada sarung tangan orang lumba motor tu. Sebab tangan dia, tulang dia patah kan. Jadi tahu dia apa buat. Dia akan kerja dia habis kelas datang kat cikgu. Cikgu. Dia sebutlah soalan tu. Jadi benda ni macam ni. Dia tegang kat saya. Saya pun pandang, dia terkobel biji mata. Ya betul. Jadi itu salah satu cara belajar. Kau pergilah terangkan kat siapa? Terang. So kalau kamu dapat buat orang yang kamu terang tu faham, bermaksud kamu faham. Macam tu caranya. So maksudnya kamu dah menguasai. So kalau kamu nak tahu kamu dah menguasai belum topik tu, pertama cara paling mudah sendiri iaitu dengan jawab soalan. Kedua dengan melibatkan rakan lah, guru muda tadi lah kan. Terang pada orang, bincang dengan orang. Kalau orang boleh faham apa yang kamu cakap, bermaksud kamu sudah faham.
Kat sini yang kata kata kunci jawapan boleh digunakan berulang-ulang. Poin yang nombor 12 ni lah. Kata kunci jawapan boleh digunakan berulang-ulang. Boleh digunakan berulang-ulang. Tak ada masalah lah. Berikan sekurang-kurangnya 2 alasan. Digalakkan lebih. Kenapa 2? Kalau salah satu, lagi satu jawapan nak backup. Ni contoh soalan modifikasi berdasarkan rajah. Soalan struktur namakah. Rajah 12 menunjukkan satu ketualan. Tengok salah typing lagi. Minta maaf tuan-puan. Satu ketualan ais diletakkan di dalam sebuah bekas yang ditutup dengan sekeping kertas. Selepas beberapa minit didapati ketualan ais tersebut telah bertukar kepada air. Segambar rajah dia simple je, dia tutup dengan kertas. So ada ais kat bawah tu. Bekas yang digunakan dalam rajah 14 menyebabkan ketelan ais itu bertukar kepada air dengan cepat. Cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ketelan ais itu bertukar. Salah typing lagi cikgu, minta maaf, banyak sangat salah typing. Kepada air dengan cepat berdasarkan aspek-aspek berikut. Dia kata muatan haba tentu bekas. Jadi dekat sini soalan modifikasi yang ini bahagian struktur, dia dah bagi tahu dah dia nak kamu fokus dekat mana. Dekat mana dia nak kamu fokus. So dia dah bagi tahu, okey sekarang dia nak bekas. Muatan haba tentu bekas ni macam mana? Tinggi ke rendah? Macam tu. So kamu pilih lah. Kamu pilih jawapan dia tinggi sebab memanjangkan masa peleburan atau lambat panas. Kalau bekas tu cepat panas, ais tu cepat cair. Masa peleburan. Ais pepejal. Pepejal bertukar menjadi cecair lebur. Bukan cair. Jangan silap kat situ. Memanjangkan masa peleburan atau kamu boleh tulis perkataan lambat panas. Dua-dua ni betul. Soalan yang seterusnya. Bahan penutup bekas tersebut. Tadi dia kata kertas kan? Dekat gambar raja tu kertas. Sekarang dia nak buat penutup, nak gantikan kertas itu. So kita nak ganti macam mana? Pertama, gantilah polistiren, seramik, getah. Tak nak pakai kertas. Tak nak pakai kertas. Kenapa? Ataupun kamu tulis penebat haba. Ada beza kat sini. Polistiren ni, seramik, getah adalah jenis bahan. Kamu sebut jenis bahan yang kamu nak pakai. Penebat haba adalah ciri bahan. Kamu tak sebut bahan apa kamu nak pakai, tapi kamu nak pakai bahan yang boleh tebat haba. Kamu tulis penebat haba. Dua-dua ni betul. Tapi sebab, bila nak lukis sebab ni, nak tulis sebab dia akan jadi tricky sikit. Bila kamu kata penebat haba yang baik, penebat haba yang baik. Penebat haba yang baik untuk jenis bahan, betul. Kalau kamu tulis jenis bahan, jawapan kamu penebat haba yang baik, betul. Kalau kamu tulis penebat haba, jawapan kamu penebat haba yang baik, salah. Sebab dia tak match. Okey, kamu perasan penebat haba dengan penebat haba yang baik. Penebat haba nama bahan. Penebat haba yang baik, semua bahan boleh tebat haba, dia paling bagus. Sebab tu kena tulis yang baik. Kalau kamu tulis penebat haba saja pun salah. Kertas boleh tebat haba apa? Tapi tak baik. Sebab tu alasan kena sebut maksimum tadi. Kurangkan, tambahkan. So yang ni yang baik. Kena tulis perubahan tadi. Kalau alasan untuk penebat haba, kamu akan tulis tiada haba dibebaskan. Tiada haba dibebaskan bermaksud kamu dah tebat. Tebat. Haba tak boleh keluar. Boleh pakai dua-dua. Untuk jenis bahan boleh pakai, untuk ciri bahan boleh pakai. So bergantunglah pada keadaan. Bergantung cara kamu fikir pada waktu itu. Jangan takut untuk mencuba. Salah atau betul bukan dekat tangan kamu. Dapat markah atau tak bukan dekat tangan kamu. Yang kamu boleh kontrol adalah macam mana kamu nak tulis jawapan itu supaya dia berkesan. Supaya dia padu jawapan tu. Anak saya dah bertukar menjadi tak saksa. So kalau kamu dengar suara anak-anak yang dengar bahagia tu, kamu abaikan. Anak saya tengah bergalak kat depan tu. Okey. Sekejap sakit hati dengan anak kejap. Oi.
Sambung belajar. Dah marah anak dah. Soalan yang berikutnya. Reka bentuk tambahan pada bekas itu. So dia nak tambah reka bentuk tambahan. Apa tujuan dia tadi? Supaya ais itu tidak mencair. So dia nak ubah gelas seketul ni, bekas ni, yang dalam bentuk macam gelas bekas ni, dia nak ubah supaya jadi satu bekas baru. Bukanlah tuang dalam bekas baru kan. Jadi satu keadaan yang baru yang ais dia tak cair. Dia kata balut dengan bahan penebak aba. Kamu sebut bahan penebak aba. Ataupun kamu kata balut dengan kain, balut dengan surat khabar, balut dengan aluminium foil, balut dengan kain felt, balut dengan benda bulu-bulu. Kamu tulis je apa-apa. Tapi kamu nak beritahu, okay sekarang kita balut dia. Ataupun kalau kamu kata berlapis. Berlapis bermaksud letak dia dalam bekas lain. Bekas dalam bekas, dalam bekas, dalam bekas. Betul lah tu. Jadi haba tu dah terperangkap kat situ. Alasan dia haba dipantulkan. Haba nak keluar, pantul balik ke dalam. Tiada pengaliran haba. Kalau haba, tiada pengaliran haba, kadang-kadang nak nampak intelijen sikit. Ada pelajar ada suka guna perkataan, ada murid suka perkataan kekondaksian. Tiada kekondaksian haba. Betul lah tu. Haba tidak mengalir. Atau dalam bahasa mudah, haba ditebat. Kenapa haba? Macam tu. Okey. Faham tak sampai sini? Faham. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Contoh soalan modifikasi berdasarkan gambar rajah lagi. Okay, dia bagi graf, dia kata ada pelajar berlari dalam acara larian 200 meter. Okey, ni graf jarak masa. Berdasarkan aspek berikut, beri cadangan bagaimana masa larian 200 meter boleh dipendekkan. So dia nak lagi laju. Dia nak pelajar tu memecut. So dia nak hal laju pelajar itu bertambah supaya dia dapat memecut dengan bagus. Pakaian murid. Pakaian murid tak boleh lah nak lari pakai jubah kan sebab ada rintangan udara. So kena sebut pakaian dia pakaian yang ketat. Kalau kamu kata pakai singlet, singlet itu adalah sangat general. Boleh jadi singlet tu besar. Kalau kamu kata pakai seluar tight, seluar je, baju pakai baju kelawar. Sebab tu bila sebut pakaian bermaksud dia bukan nak spesifik pada seluar ataupun pada baju. Dia nak the whole body. Bermaksud kalau dia pelari perempuan, dia akan pakai seluar yang ketat, yang fit dengan dia, baju yang fit dengan dia. Mungkin ketat tu bukanlah maksud macam bodysuit tu, bukan. Bukan macam bodysuit macam Ant-Man tu, bukan. Bukan macam bodysuit Spider-Man tu, bukan. Ketat tu bermaksud dia punya size lah. Bukan dia extra size. Baggy, dia tak baggy. Supaya kurangkan rintangan udara. Macam tu. Supaya tidak ada halangan untuk dia berlari. Sebab kita tahu rintangan udara menyebabkan hal laju berkurang. Sebab kita nak lawan rintangan udara tu. Kasut murid. Kalau kita biasa tengok orang berlari, kita tahu kasut dia ada spike kat depan. Spike. Paku ada tajam kat depan. Pepaku tu spike lah. Bukan boot. Boot kita sebut stud. Stud bukan, stud untuk bola, bukan untuk berlari. Spike untuk berlari, dia paku. Stud yang petak-petak tu untuk bola. Kamu tahu kasut tu macam tu. Kamu tahu. Tapi kamu tak tahu nama dia spike. Kamu tak tahu bahasa Melayu nama dia pepaku. Nak buat macam mana? Lukis lah. Lukis. Jawab markah. Tapi lukis spike tu lukis tajam betul. Janganlah lukis dia tak tajam. Jadi kasut bola pula. Lukis betul. Kasut mempunyai ini. Tunjuk kasut tu kat mana. Ini. Macam tu. Dapat markah kalau buat macam ni. Jadi alasan dia untuk lebih cengkaman. Kemudian alat yang digunakan pada garisan permulaan. Starting block. Blok pemula. Blok pemula ni, nama alat ni tak semua tahu nama dia. Tapi semua pernah tengok.
Semua pernah tengok acara pecut, masa zaman Usain Bolt memula pecah rekod dunia tu, semua orang tengok dia berlari. Semua tahu sebelum dia berlari macam mana, kegarisan, tangan dia macam mana, badan dia macam mana, struktur badan dia macam mana. Jadi tak ada orang pun kadang-kadang nak ambil tahu apa nama alat dekat kaki tu. Yang tahu okeylah dia boleh jawab. Kalau yang tak tahu, nak buat macam mana? Lukis. Huduh-huduh lah, tak kisah pun, janji orang faham. Tempat dia sendal kaki dia, tempat letak kaki begini, gambar rajahnya. Jadi alasan dia tambahkan kuasa. Okey, ada nak tanya? Okey, jadi kena ingat dalam soalan struktur, kalau kamu rasa tak yakin dengan jawapan kamu nak lukis, lukis. Kalau kamu tak tahu dalam bentuk ayat tapi kamu tahu rajah dia macam mana, lukis. Ada kemungkinan kalau betul apa yang kamu lukis, dapat markah. Okay, ini kita pergi pada soalan esei. Contoh soalan modifikasi, soalan esei. Rajah 14 menunjukkan seorang pemain tenis melakukan hantaran servis bola tenis kepada lawannya. Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan penggunaan peralatan dan teknik yang sesuai bagi membantu pemain melakukan hantaran servis bola tenis dengan laju tinggi. Itu je maklumat dia. Itu saja. Dia gambar rajah pada ayat. So dia nak apa? Dia nak penggunaan peralatan dengan teknik. Supaya apa? Supaya dia dapat laju tinggi. So kita pecah tadi peralatan. Ini macam mana kita nak brainstorm peralatan. Apa alat yang dia ada? Dia ada raket, dia ada pemegang raket, dia ada tali raket. Bola tu tak payahlah, yang dia pegang tu peralatan. So raket kita boleh pecah dia kepada dua. Jenis bahan, sifat bahan. Jenis kita sebutlah raket daripada plastik, karbon, titanium, aluminium. Raket plastik orang tak main kalau kita cerita pasal games macam basikal Azizul lawan Hasni tu, memang kita pakai carbon fiber, memang nak bagi dia ringan supaya tak penat lah. Kalau raket plastik tu kat kedai RM2 untuk adik kita buat main. Okay, sifat bahan. Bahannya macam mana? Kamu boleh kata ketumpatan rendah sebab ringan. Kuat, bahan yang kuat, tak mudah patah. Pukul lah macam mana pun bagi daya, dia tak patah. Pemegang raket, kamu boleh sebut jenis bahan. Sebab memang kalau kamu tengok badminton atau tenis, dekat pemegang raket tu memang dah ada balut dengan benda. Jadi dekat pemegang raket tu dia balut dengan getah atau kulit atau kain atau span. Tali raket pun boleh bahagikan kepada dua, jenis bahan atau sifat bahan. Jenis bahan kamu sebutlah jenis bahannya nylon ataupun kamu kata jenis bahan yang kenyal. Sifat bahan kenyal tu sifat bahan, kadang-kadang kamu letak dia dekat jenis bahan, tak salah pun. Sifat bahan tu tali tu mesti tegang, tali tu mesti kenyal supaya dia boleh bounce balik. Kalau tali tu tak tegang, dia tak kenyal, dia kendur. Macam tu. Jadi dekat sini, modifikasi dekat bahagian esei, soalan dia 10 markah. Bila 10 bermarkah, bermaksud kamu kena ada 5 isi dengan 5 penerangan, baru dapat 10. 5 isi, 5 penerangan, baru dapat 10. Kalau tak cukup, dia jadi babai macam ni, adalah belum tentu betul. Kalau boleh kita nak bagi lebih. Jadi kita tengok kat sini, cikgu dapat listkan 5 isi. 5 isi cikgu listkan untuk cikgu bagi penerangan. Ini baru peralatan. Kita tengok pula pada teknik. Teknik cikgu letak pada 2. Ini cara brainstorm, cara kamu nak fikir. Posisi raket dengan cara pukulan. Raket letak kat mana? Atas kepala lah, mestilah pukul macam ni. Kalau kamu kata pukul sebelah, main tenis kot. Mana ada orang serve bola tenis macam badminton daripada depan. Atas kepala. Atas kepala dari belakang. Dari belakang atas daripada kepala. Ikutlah ayat kamu macam mana. Cara pukulan ikut lajak. Ikut lajak dengan ambil lajak berbeza. Ikut lajak biasa pada pukulan, ambil lajak bila kita nak sambut, kita akan ambil lajak untuk kurangkan impact. Ini duduk dekat bawah bahagian impuls ni, ikut lajak dengan ambil lajak. Jadi dekat sini tambah lagi 2 poin. Sekarang cikgu ada 8 poin, ada 8 penerangan. Takkanlah dah ada 8, cikgu tak boleh dapat betul 5. Macam tu. Takkanlah kalau dah ada 8 poin, 5 poin tak boleh betul. Jadi macam mana nak tulis? Kecil sikit nak. Kecil sikit tapi cikgu minta maaf.
Cikgu nak letak juga satu page. Tulis balik aspek tadi. Reket, penambahan, jenis bahan tulis. Reket, penambahan dia, sifat bahan dia kita nak apa. Reket, sifat bahan dia apa lagi. Sifat bahan kalau tengok kat sini, cikgu pecah lagi dua. Bahan yang kuat, bahan yang ketupatan rendah. Sifat bahan tu cikgu pecah lagi. Pemegang reket. Pemegang reket, tali reket, kedudukan reket, cara pukulan. Tali reket. Tali reket 5, 6, kedudukan reket. Poin cikgu ada 7 sebenarnya. 5, nombor 6 tak ada, silap. Kat sini ada 8 dapat. Okey. Cuba tengok betul, baca tu betul. Kalau tengok ayat cikgu buat lebih kurang je. Aluminium, bahan yang kuat, bahan yang ringan, reket tidak mudah patah. Kamu fikir secara simple je. Logik, selogik mungkin. Okey, kalau kita nak bahan yang kuat, kenapa bahan tu kena buat? Supaya dia tak mudah patah. Kalau apa jadi kalau dia tak patah, dia tak mudah rosak. Kalau kamu tulis tahan lama, long lasting, boleh juga tulis tahan lama. Kalau bahan ketupatan rendah, apa bahan ketupatan rendah? Bahan rendah, ketupatan rendah ni kalau macam dalam air dia akan naik terapung. So dia adalah ringan. Okey, ringan apa? Ringan, kalau ringan kita kaitkan dengan jisim. Jisim dia kecil lah sebab tu dia tak berat. Okey. Jenis bahan getah kulit span. Meningkatkan geseran antara tangan dengan pemegang untuk lebih cengkaman. Macam tu. Kalau kita tengok kedudukan reket dengan dengan cara pukulan. Secara kedudukan reket cikgu buat dapat memecut. Dapat memecut. Memecut tu dah menunjukkan perubahan laju. Cikgu tak tulis hal laju tinggi. Kenapa? Dalam soalan tulis hal laju tinggi. Jadi hal laju tinggi tu jangan jadikan ayat soalan, ayat jawapan sebab dia ayat soalan. Jadi bila hal laju tinggi bermaksud ada pecutan. Jadi kamu akan dapat memecut. Jangan tulis supaya pecutan lebih tinggi. Kita tak ada pecutan tinggi, tak ada pecutan rendah. Memecut tu dah menunjukkan perubahan hal laju. Sebab kita belajar gerakan linear kan. Jadi bila dia memecut, dia akan ada tenaga yang tinggi dihasilkan bila dia pukul tu, tenaga dia kuat. Okey. Dekat bahagian esei ni, ada soalan tak? Tak ada. Bagus betul lah kamu ni. Tak ada. Tak ada. Okey. Ada nak salin ke? Ke kamu dah ada jawapan? Dah ada semak? Cikgu buka slide baru, okey? Ini soalan yang kedua. Soalan modifikasi kamu berbeza dengan soalan SPM sebelum ni. Soalan SPM sebelum ni dia pandukan kamu. Dia bagi tahu dia nak kamu modify yang mana, macam soalan struktur tu. Dia dah bagi tahu dia nak muatan haba. Tapi untuk bahagian esei tak. Soalan ni kalau kamu ada banyak idea, inilah lubuk markah. Kalau kamu tak ada idea, memang kamu tak boleh jawab langsung. Tu bezanya. Kalau berpandu, bolehlah kita jawab apa yang dia pandu tu kan. Taram-taram saja. Sekarang tak berpandu. Cuba tengok soalan ni. Dia kata, sebuah perahu untuk memancing. Banyak sungguhlah aku typo dalam menaip. Minta maaflah tuan-tuan sekalian. Anda dikehendaki untuk mengubah suai perahu untuk memancing itu kepada sebuah bot laju yang boleh bergerak dengan lebih cepat. Menggunakan pengetahuan tentang gerakan, daya dan sifat-sifat bahan, nyata dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan. Dia bagi hint kat situ saja. Dia nak bergerak lebih cepat. Yang ni dia tak sebut lebih laju. Jadi laju boleh pakai. Dia guna perkataan cepat. Dia sebut pengetahuan tentang gerakan, daya, sifat-sifat bahan. Dia bagi hint dah kat situ. Tapi dia tak terang pun pengubahsuaian dia dekat mana. So kita kena fikir sendirilah. Jadi kita fikir. Bot. Bot sendiri. Bentuk bot tu macam mana? Bentuk bot tu tirus, larus, aerodinamik. Itulah bentuk dia. Bentuk bujur tu kan. Jenis bahan. Bot tu kena ringan. So kayu berat. Biasanya bot memang kita pakai gentian kaca, fiberglass bahan. Sifat bahan.
Sebab kita nak dia ringan, supaya dia boleh memecut, supaya dia lebih laju, ketepatan rendah. Dia letak dekat air, dia kena bahan yang kalis air. Kan karam buat kita, alat tambahan. Alat tambahan kita kena ada enjin. Kalau ada enjin, tak ada kipas, tak bergerak juga bot tu. Sebab kita nak jadikan dia bot laju. Dia dah bagi tahu tadi, bot laju. So perahu tu tak nak pakai pendayung dah. Dia nak jadi bot laju. Dia dah bagi dekat soalan tu. Dia dah bagi hint dah. Letaklah enjin. Kalau manusia kena dayung, berapa laju dia boleh buat. Kecualilah dia dayung beramai-ramai dalam dragon boat. Dragon boat yang ramai-ramai nak dekat 20 orang tu duduk kayuh macam tu. Cikgu ada kawan dekat Penang dulu. Memang kerja dia praktis dekat empangan air hitam Penang tu, dragon boat. So dia memang duduk belah kiri. So dia kayuh macam ni. Bahu dia kalau kita tengok betul-betul bahu dia memang sengit sebelah. Sebab dia memang praktis daripada umur dah berapa belas dah. Masa cikgu kawan dengan dia tu umur dia pun dah lebih kurang nak dekat 30 dah. So dah a few years lah, nak almost 10 years dia memang wakil Penang, wakil Malaysia untuk pertandingan dragon boat. So memang bahu dia slightly sengit. So dia memang kayu one side je kan. Itu cerita macam tu. So kita tengok lagi. Kat sini dia letak. Itu sahaja maklumat yang ada. Jadi bila kamu buat jawapan, kamu tengok betul-betul. Tulis baik-baik. Walaupun dekat bot ni ada 4 je perkara, tapi tengok pecahan daripada yang dalam dia ni. Ada kipas, ada enjin, ada kalis air, ada ketepatan rendah, kentian kaca, poin-poin tu. Masukkan. So dapatlah bentuk, tirus, larus, aerodinamik, kentian kaca, dapat kat sini. Ketepatan rendah, kalis air, enjin, kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. So penerangan. Sebab dia kata perkataan cepat, boleh kita pakai lebih laju, kurangkan rintangan air, bentuk tirus ni lah. Dapat memecut. Gentian kaca kuat, tahan lasak, tidak mudah rosak, ringan. Ringan ni berulang lagi dekat ketepatan rendah. Ringan lagi, berjisim kecil, mudah terapung. Mudah terapung ni berulang lagi pada kalis air. Mudah terapung, tidak mudah tenggelam. Ini benda yang sama dalam bentuk yang berbeza. Ayat songsang. Tidak mudah tenggelam bermaksud mudah terapung. Tulis sahaja. Enjin kuasa yang tinggi. Takkanlah pakai enjin kuasa rendah. Kena pakai kuasa yang tinggi. Bila kuasa dia tinggi, tambah kelajuan. Dia nak bergerak lebih cepat kan? Tambah kelajuan. Bila tambah kelajuan bermaksud senang memecut. Bila memecut, kita boleh kaitkan dengan daya. Dia menghasilkan daya yang besar. So kipas besar. Menghasilkan momentum yang besar. Menambah kelajuan, memecut, daya besar terhasil. Daripada ni kelajuan, memecut, daya besar terhasil. Poin dia sama je dengan enjin. Jadi dekat sinilah tadi alasan yang sama boleh tulis berulang-ulang asalkan berkesesuaian. Digalakkan menulis sekurang-kurangnya 2 alasan. Digalakkan lebih. Ni semua lebih. 3, 4, 3. Okey, yang ni 2. Yang ni 1, 2, 3, 4 poin. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 poin. Tulis. Kalau kemas, kalau jenis buat kerja kemas, garis. Kenapa Cikgu Doreen tinggal kosong? Masa Cikgu Doreen jawab ni, kod-kod ada idea boleh tambah. Janganlah sibuk nak bagi rapat-rapat. Bagi space. Mana tahu ada idea boleh masuk, boleh slot in idea tu. Katakanlah alamak, dah tak ada ruang. Tapi ada ruang kat tepi sini. Tambah je idea kamu. Tulis sebanyak mungkin. Selogik mungkin. Dan kalau ada idea, kaitkan dengan hukum fizik. Kalau ada idea. Kalau tak ada, banyak dah logik. Tapi saya tahu kamu semua bijak pandai, so kamu boleh tulis yang berkaitan dengan hukum fizik. Kita tengok soalan teori pula. Soalan teori ni kadang-kadang pelajar dia tak buat. Sebab you know, you don't know. Keadaan dia macam tu. Jadi dalam soalan teori sama juga, baca soalan dengan teliti, jangan cuai. Tulis nombor soalan dengan jelas. Sebab soalan teori ni ada juga dekat esei. Gunakan ayat yang ringkas, jangan salin ayat soalan. Ayat soalan tu adalah pembayang kepada jawapan kamu.
Jangan jadikan ayat soalan sebagai kata kunci jawapan kamu. Jawapan menggunakan poin dibenarkan, perihalan. Perihalan maksudnya dia berkisar sesuatu perkara lah. Teori, hukum, kesan, ciri. Bila soalan pasal perihalan, kamu akan menjawab sebab dan akibat. Kamu akan beritahu, ya ini sebab dia ini, kenapa, mengapa, macam tu. Kalau dia melibatkan proses, prinsip kerja, fenomena, dia melibatkan langkah-langkah. Jadi kamu kena fikir keadaan dia sebelum, semasa, selepas. Kalau dalam bahasa Melayu, langkah-langkah, kaedah. Jadi semak jawapan dengan teliti. Kalau silap, siapa yang rugi? So kita tengok contoh soalan kita yang pertama untuk soalan teori. Rajah 16 menunjukkan seekor burung sedang hinggap di atas satu kabel bervoltan tinggi yang menghantar kuasa elektrik kepada pengguna. Itu je. So dia lukis gambar burung, dia lukis gambar kabel. Dia nak, gambar rajah ni nak bantu kamu bayangkan keadaan yang dia sedang cakap. Oh, cikgu tak tulis ayat soalan. So soalan dia cikgu tertinggal. Soalan dia tanya, kenapa burung tu tak kena renjatan elektrik? Cikgu minta maaf, cikgu tak tulis ayat soalan. Jadi jawapan dia macam ni. Panjang kabel antara kaki burung adalah pendek. Sebab dia sebab dan akibat kan? Perihalan. Jadi kalau dia pendek apa jadi? Rintangan dia kecil. Oh, rintangan dia kecil. So dekat kaki dia tu tadi, beza keupayaan dia? Beza keupayaan dia kecil. Apa jadi kalau beza keupayaan tu kecil? Jadi arus yang masuk dekat badan burung tu kecil. Sebab tu burung tersebut tidak terkena gencatan elektrik. Contoh. Jadi yang cikgu tanda tu, itu kat mana kedudukan markah yang boleh dapat. Tapi cara kamu bina jawapan tu, buat macam ayat bercerita, perihalan, sebab dan akibat. Panjang kabel antara kaki burung adalah pendek. Jika panjang kabel pendek, rintangannya adalah kecil. Maka beza keupayaan yang melintasi antara kaki burung adalah kecil. Hubungan arus dinyatakan berkadar langsung dengan beza keupayaan dalam hukum Ohm. Tak ada markah ayat tu. Dia nak beritahu daripada hukum Ohm, arus berkadar terus dengan beza keupayaan. Tak ada markah yang tu. Jadi sebab beza keupayaan dia kecil, maka arus yang melintasi burung tersebut adalah kecil. Oleh itu burung tersebut tidak terkena gencatan elektrik. Nampak full mark? Soalan dia tanya kenapa burung itu tidak terkena gencatan elektrik. Macam tu. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Ini pun soalan teori, soalan esei. Rajah menunjukkan fenomena bayu laut. Terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku pada hari siang. Macam tu lah. So dia minta kamu terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku pada hari siang. Jadi kamu lukis. Sebab biasanya kita jumpa dalam bentuk lukisan. Dalam sains dulu pun ada belajar. So ada orang dia bagus dalam fotografi, dia lukis. Dia lukis macam ni. Dia tulis laut sejuk, daratan panas. So angin bergerak daripada laut sampai ke daratan. Jadi udara panas yang dekat daratan akan naik ke atas sebab ditolak oleh angin. Lukis macam tu je. Jadi dia akan dapat markah. Kalau dia tak tulis muatan haba tentu daratan rendah dari muatan haba tentu laut, dia tak adalah markah yang pertama. Tapi pada lukisan dia sahaja dah ada 3 markah. Ini yang kata lukisan boleh menerangkan jawapan. Cuma poin yang pertama itu kena tulislah. Kecuali kalau dia label daratan panas, muatan haba tentu daratan tinggi, dia tulis muatan haba tentu laut rendah. Kecuali dia label lah. Kalau dia tak label, hilanglah markah yang pertama. Macam tu. Ada nak tanya? Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Air lemon boleh disejukkan dengan menambahkan ketelan ais padanya. Soalan ni seakan-akan soalan yang struktur tadi.
seakan-akan soalan yang struktur tadi. So, berikan penerangan berdasarkan pernyataan di atas. Jadi bila kita nak fikirkan proses, kita kena fikir sebelum, semasa dan selepas. Jadi kita akan ada soalan yang kita tanya. Okey, sekarang kita masukkan ais. Apa jadi pada ais? Apa jadi pada air? So sekarang air disejukkan. Sebab dia kata air disejukkan dengan menambah ais kepadanya. Air disejukkan. So kalau sejuk kita cerita pasal suhu. Apa jadi dengan suhu? Suhu tu berubah tak? Kenapa suhu berubah? Jadi kita kena menjawab setiap persoalan yang kita fikir. Itu yang kata bila melibatkan proses, dia melibatkan cara berfikir sebelum, semasa dan selepas. Ada tak perubahan-perubahan yang berlaku? Jadi kita akan bercerita mengenai langkah. Ini kita akan tulis jawapan ais melebur. Macam tadilah, ais tidak mencair sebab ais dalam bentuk pepejal. Dia bertukar kepada cecair. Poin yang pertama kita akan cerita ais melebur, ais berubah menjadi cecair atau sedang berlaku proses pelakuran. Tiga-tiga itu menunjukkan satu proses yang sama, iaitu ais telah menerima haba dan dia telah bertukar fasa. Ais serap haba. Haba pindah dari air. Haba pindah ke ais. Haba pindah daripada air ke ais. Haba pindah daripada air ke ais. Haba serap air, air serap air, air serap air, air serap haba daripada air. Kat situ poin yang kedua menunjukkan berlakunya pengaliran haba dari mana ke mana. Okey. Poin yang ketiga, tenaga kinetik berkurang. Kenapa tenaga kinetik berkurang? Sebab suhu berkurang. Untuk berkurangnya suhu, darjah kepanasan, suhu adalah darjah kepanasan, kena berkurang tenaga dalam sesuatu bahan. Jadi kalau kamu tuang air panas dalam cawan, kamu nak sejukkan air Milo panas kamu kacau, sebenarnya kamu tidak sejukkan air Milo kamu. Kamu panaskan air Milo kamu sebab kamu sedang melakukan tenaga kinetik pada air Milo. Kalau kamu nak sejukkan, kamu biarkan dia. Biar, jadi haba akan mengalir pada sudu, pada gelas, atau kamu letakkan pada permukaan dalam piring, luas permukaan yang besar. Jadi banyak, lagi besar luas permukaan, lagi cepat haba terlepas ke persekitaran. Ini adalah poin jawapan dia lah. Jadi kita tengok contoh jawapan. Jadi apabila ais dimasukkan ke dalam air lemon, ais akan mula mencair. Salah lah. Sebab ais tak mencair, ais melebur. Ais akan menyerap haba dari air lemon. Okay, ni betul. Ada berlaku pergerakan haba tadi dari mana ke mana. Haba dipindahkan dari air lemon ke ais. Ini betul, tapi dah bagi. Dia jawapan yang sama, dah bagi. Ais akan menjadi cecair. Okey, ini betul. Cikgu tu. Okey, ini bukan ais, air. Sebab kita nampak dia bukan cikgu terbaca huruf S, dia huruf R. Air akan menjadi cecair. Dan cikgu kata tadi, tulisan tu kena betul-betul. Selepas beberapa ketika suhu akan berkurang. So dekat sini dia dapat 2 markah sahaja. Macam tu. Dia secara amnya kamu kena tahulah baru kamu dapat jawab. Kalau kamu tak tahu, susah nak jawab. Paling kurang tahu sikit-sikit dan baru boleh dapat jawab. Okey. Itu saja perkongsian pada hari ini. Anak-anak ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada cikgu. Jelas ke cikgu terang tadi? Jelas. Jelas cikgu. Harap dapat membantu kan. Nak exam nanti, kita orang Islam kan, so nak exam nanti kamu jaga adab kamu bukan sahaja dengan guru dan ibu bapa, tapi dengan rakan sebaya, dengan adik-beradik, dengan haiwan, dengan sekelilingnya. Sebab kita nak jadi orang yang baik kan? Kita nak jadi orang yang baik. Andai kata
keputusan tidak seperti kamu harapkan. Tak seperti kamu harapkan. Jadi jangan susah hati, jangan sedih. Kalau Allah tak bagi sekarang, dia bagi akan datang. Ada tahun lepas punya cerita, ada seorang doktor tu dia hubungi cikgu sebab tahun ni SPM baru ke SSM, anak dia KBSM. Dia minta cikgu tuitionkan anak dia daripada Shah Alam. So cikgu cakap, cikgu tak bagi tuition. Tapi kalau ada masalah, mesej je, cikgu terangkan. Cikgu memang tak ada masa nak buat tuition. So cikgu tanya, kenapa? Resultnya teruk ke? Dia kata anak dia dapat B kot. B cikgu rasa anak dia dapat B. Tu cikgu kata, semak semula lah bayar 100, semak semula. Manalah tahu ada rezeki naik grade. Tapi kalau macam paper fizik, dia jarang lah dapat naik grade sebab dia betul atau salah, betul atau salah. Dia bukan macam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Sebab kematangan ayat karangan kita bergantung kepada siapa yang baca. Kalau macam fizik, kalau jawapan dia itu, bagilah kat semua cikgu. Itulah jawapan dia, takkan berubah. Jadi cikgu cakap lah, tak apalah. Dia pun orang yang bagus kedudukan ekonomi kan, doktor kan. Doktor kata semak semula. Dia kata cikgu, memang dah semak semula. Tapi keputusan keluar lambat. Anak saya masuk matrik, anak saya nak buat dentist. Jadi anak saya nak ambil balik SPM. Kalau semak semula dia tak dapat A, dia kata macam tu. Saya pun cakap, kan anak masuk matrik, jadi kalau matrik skor, bolehlah buat dentist. Betul cikgu, tapi ramai sangat orang pandai. Bila kita nak buat dentist, salah satu added value dia akan tengok kita punya keputusan SPM kita. Bermaksud kalau kita nak buat course macam perubatan, fizik, kimia, bio tu kena A. Memang dia tengok benda tu sebab ramai pandai. Bila dia cakap macam tu, cikgu pun teringat adik cikgu. Adik cikgu dulu matrik, dia dapat 3.9. Tinggi pointer dia, nak dekat 4 flat. Dia minta farmasi. Tak dapat. Dia buat pendidikan kimia. Cikgu kata tak apalah, dah tertulis kat Lauh Mahfuz kot nak jadi cikgu. Kita percaya pada qada dan qadar saja, beriman dengan qada dan qadar, percaya je. Jadi bila dia cakap macam tu, cikgu kata, oh, dia kira rupanya kita punya konsistensi kita. Maksudnya kita punya performance kita daripada SPM. Kita tak boleh nak berusaha dekat matrik. Bermaksud kalau kamu semua tak ada target nak scholarship, tapi ada target course tertentu. Course tertentu. Kena kira jugalah SPM. Jadi tak mustahil lah engineering. Sebab tu cikgu tak dapat buat engineering, cikgu rasalah. Sebab masa SPM fizik cikgu tak bagus. Matematik fizik cikgu bagus, cikgu dapat A. So cikgu mohon engineering, cikgu tak dapat. Jadi fizik tulen tu adalah pilihan yang kedua ataupun yang ketiga, cikgu tak ingat. Jadi cikgu dapat buat course fizik tulen. Jadi cikgu rasa mungkin sebab tu jugalah, sebab selain daripada matematik, cikgu masa matrik tak berapa bagus. Macam tu. Jadi benda-benda tu adalah added value yang kamu kena considerkan untuk further study akan datang. Okay Kak Zai? Tu je lah Kak perkongsian saya. Mic Kak tak buka. Lupa. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Puan Doreen. Okay, seronok tak? Berbesar hati sebenarnya. Okay, dapat Puan Doreen dapat share kita punya maklumat, okay, tips semua. Okay, banyak cerita-cerita kan. Cerita-cerita yang menarik. Kalau anak murid saya nak tahu, okay, Puan Doreen ni satu tim dengan cikgu dulu. Kalau tak ada Puan Doreen ni dalam tim kita orang, senyap je. Puan Doreen dulu pun macam ni lah juga ya. Tapi dengan awak dia kontrol sikit. Kalau tak dia lain macam lagi. Okay, harap lepas ni kita boleh jemput lagi Puan Doreen. Okay, kita tengoklah nanti macam mana ya. Okay, saya rasa itu saja. Bagi taklimat seminar untuk kali ini, semoga dapat manfaat yang banyak yang berguna kepada anak-anak 5AB dan juga 5
Osman. Okay, terima kasih semua. Anak-anak boleh live Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu.